Mujahid menang baru-baru ini saman terhadap Ahmad Dasuki. Saya nak cari video lah. Okay, ini adalah ucapan yang diutarakan oleh Ustaz Ahmad Dasuki pasal jual aset orang Islam. Masih lagi dalam page beliau, masih lagi dalam Facebook beliau. Saya nak tunjuk supaya tuan-tuan boleh tengok sendiri dan nilai sendiri, dan benda ini yang disaman dan menyebabkan dia hilang, dia kalah saman tersebut. Atan dia tu memang jahat sangat, macam Kamal Okay, saya nak buang Kamal Ataturk dulu. Okay, pandangan dia terhadap tabung haji. Tuan tak setuju dengan penjualan aset-aset tabung haji sehari dua ni kan? Aset penjualan, kenapa nak dijual pada orang bukan Islam tersebut? Harta tabung haji, harta milik orang Islam. Yang jual begitu, rugi sangat ke tabung haji ni, sampai peringkat nak kena jual hotel-hotel yang telah dibina susah, kawasan strategik dah gitu, dijual tersebut. Boleh dijual hanya mata-mata nak mengautkan keuntungan. Dosa kamu jual ni, kamu tanggung sampai akhirat nanti. Jangan main-main harta orang Islam kan ni. Dalam keadaan, jangan buat alasan yang lain. Tak ada alasan sebenarnya nak dijual satu-satu. Alasan apa? Rugi sangat ke tabung haji sekarang ni. Sampai kamu meniaga yang lain kan, tabung haji ni dia ada perniagaan yang lain juga. Baik, Ustaz Dasuki Abdul Rahman tu bapak dia. Ustaz Dasuki ni dia buat satu kenyataan bahawa tabung haji jual aset kepada orang bukan Islam. Jadi Mujahid Yusof Rawa selaku bekas Menteri Agama yang juga pengurusi kepada tabung haji telah saman Ustaz Dasuki ni. Dan apabila telah saman Ustaz Dasuki, beliau telah menang saman fitnah. Okey. So, dalam kes ni dia menarik tuan-tuan. Dia bukannya Mujahid yang saman Ustaz Dasuki. Ustaz Dasuki yang saman Dr. Mujahid. So, dalam kes ini saya baca, ini pada tahun 2022. Mahkamah Session hari ini menolak saman fitnah yang difailkan Ustaz Dasuki Rani terhadap Mujahid berhubung dakwaan isu penjualan aset tabung haji kepada orang bukan Islam. Mahkamah juga mengarahkan Dasuki membayar 11,000 kepada Datuk Seri Mujahid. Saman fitnah itu difailkan oleh Dasuki, rentetan daripada Twitter Dr. Mujahid pada November 2022. Ditulis, seorang ustaz berdusta, berpuluh ribu jadi mangsa. Ni Ustaz Mujahid sebut berlagak tahu segala, akhirnya menelan api fitnah dalam perut dia sendiri. Api fitnah dalam perut dia sendiri. Tak nampak? Api fitnah dalam perut dia sendiri, sehingga kini tak pernah tarik balik pendustaannya. Allah musta'an, tulis Mujahid menerusi akaun Twitter beliau. Twitter di atas ditulis rentetan daripada sebanyak video ceramah Ustaz Dasuki yang mendakwa aset tabung haji dijual kepada orang bukan Islam. So, apa yang berlaku adalah akhirnya daripada Twitter tersebut, Ustaz Dasuki ni saman Dr. Mujahid. Patutnya Mujahid yang pergi saman, tapi sebab Mujahid sebut tabung haji, bukan disebut tentang Dasuki sebut tentang tabung haji, bukan sebut tentang tentang Dr. Mujahid. Tetapi Dr. Mujahid sebut Dasuki, jadi Dasuki saman. Dalam saman itu, sepatutnya apa yang Ustaz Dasuki kena buktikan bahawa memang aset tabung haji itu dijual kepada orang bukan Islam. Namun begitu, tidak berjaya dibuktikan. Bermaksud ia adalah fitnah. Jadi benarlah dakwaan Dr. Mujahid bahawa perkara itu adalah fitnah. Kan? Adalah fitnah. Jadi, disebabkan oleh perkara tersebut, dia kalah. Dia kena bayar Mujahid 11,000. Ni bukan Mujahid saman dia saman Mujahid. Tapi dia kalah, dia kena bayarlah kos guaman. So, dia tak puas hati, dia buat rayuan. So, bila dia buat rayuan, kalah lagi. Mahkamah Tinggi tolak rayuan saman Dasuki terhadap Mujahid. Mahkamah Tinggi Shah Alam hari ini menolak rayuan Ahmad Dasuki Abdul Rani berhubung keputusan Mahkamah Session yang tidak menerima saman fitnah difailnya terhadap bekas Menteri Agama Mujahid. Peguam Nur Azmi Zakaria berkata mahkamah turut menetapkan kos 7,000
kepada bekas calon PAS dalam PRU14 itu. Katanya, saman tersebut difailkan Ahmad Dusuki berhubung dengan ciapan di Twitter pada 22 November 2020. Sebelum itu, penasihat Kompleks Darul Tibu Nawawi kini sudah ditolak oleh Mahkamah Syariah Salam dengan kos RM11,000. Semasa menolak rayuan Ahmad Dusuki hari ini, Hakim Khadijah Idris memberikan alasan ringkas. Antaranya, mahkamah mendapati defendant iaitu Mujahid telah atas imbangan kebarangkalian balance of probabilities membuktikan bahawa kenyataan yang dipertikaikan tersebut mempunyai justifikasi. It is justified yang Mujahid sebut. Keterangan menunjukkan kenyataan dipertikaikan itu merupakan satu tindak balas terhadap kenyataan plaintiff yang disiarkan di YouTube yang saya tunjukkan tadi. Keterangan itu juga menunjukkan terdapat penjelasan yang dibuat di Parlimen oleh bekas Perdana Menteri bahawa aset tabung haji yang kurang berdaya saing telah dipindah kepada sebuah syarikat tujuan khas SPV yang dimiliki sepenuhnya oleh Kementerian Keuangan dan tabung haji tidak dikuasai oleh orang bukan Islam. Menurut Nur Azmi lagi, Hakim turut berpendapat pemindahan tersebut adalah sebahagian daripada pelaksanaan pelan pemulihan dan penstrukturan tabung haji yang diluluskan oleh Kabinet sewaktu Mujahid menjadi Menteri Agama. Terdahulu Ahmad Dusuki membubuhkan saman ke atas Mujahid ekoran ciapan seorang ustaz. Ini saya dah baca tadi. Susulan itu Ahmad Dusuki menuntut Mujahid membuat permohonan maaf. Tetapi permohonan itu ditolak. Apa maknanya dia, tuan-tuan? Maknanya dekat sini, fitnah yang dibawa oleh Dusuki itu telah diterima, telah disebarkan, telah dipercayai oleh pengikut dan penganut agama PAS. Aku sebut penganut agama PAS terus. Dan akhirnya, it turns out to be fitnah. Rupanya fitnah. Jadi kalau dia fitnah, tuan-tuan, yang menyebarkan itu bagaimana? Jadi macam mana pula tak faham lah. Kenapa Dusuki pergi saman Mujahid? Kenapa Mujahid tak pergi saman? Kenapa 11,000 je? Dia macam ni. Yang saman ni Dusuki, bukan Mujahid. Kalau Mujahid dia saman, lain cerita. Sebab Dusuki duk sebut pasal tabung haji. Jadi Mujahid tak boleh saman lah kan? So Mujahid komen berkenaan dengan apa yang Dusuki cakap bahawa benda yang dia cakap itu adalah fitnah. So Dusuki tak puas hati. Dusuki saman. Dia kata ini bukan fitnah. Sepatutnya Dusuki nyatakanlah memang betul tabung haji jual aset itu kepada orang bukan Islam. Rupanya di dalam mahkamah perbicaraan itu didedahkan tabung haji pindahkan aset itu kepada satu company di bawah MOF. MOF yang pergi pegang company tersebut. Yang pegang aset-aset tabung haji tersebut. Atas timbalan apa? Pembelian. MOF, syarikat MOF ni yang beli. Untuk apa? Sebab pada masa itu liability tabung haji lebih daripada aset. Nak bagi dividen pun tak boleh. Baru-baru ini tiba-tiba PAS bangga, oh dividen tahun ini 3% tabung haji. Tahniah kepada menteri. Padahal yang selamatkan tabung haji ni, tuan-tuan, adalah Mujahid Yusof Rawa. Kalau tak ada tindakan bijak tersebut, kita tak boleh bagi dana ataupun dividen kepada tabung haji. Tapi sebelum tu boleh bagi is dia orang tipu account. Sebab itu dia found out rupanya aset kurang daripada liability, hutang lebih banyak daripada aset. Menurut akta tabung haji tak boleh bagi dividen. So macam mana nak buat? Takkan tak boleh bagi dividen pada tahun tu. Restructuring, itu biasa dalam company. Dusuki ni kata, tengok dia jual kepada orang bukan Islam. Mujahid pergi komen. Dia kata kalau fitnah, ini pemfitnah. Dia kata ini fitnah. Dusuki tak puas hati, pergi saman Mujahid. Akhirnya kalah, tuan-tuan. Rupanya memang bukan pada jual pada orang bukan Islam. Tapi ramai juga yang percaya tu. So yang Dusuki ni, okeylah, dia boleh berdepan dengan Mujahid. Tapi yang sebar dan percaya pada fitnah tu macam mana? Yang sebar dan percaya kepada fitnah itu bagaimana, tuan-tuan? Yang itu bagaimana? Jadi kita mohonlah supaya kita faham. Kalau sekiranya PAS memerintah, saya takut sekiranya PAS memerintah ni, negara kita ni akan penuh dengan perfitnahan, tuan-tuan. Akan penuh dengan saya tak tahu, I cannot imagine negara ni akan jadi apa di bawah pemerintahan PAS nanti. Sedangkan benda yang macam ni pun dia boleh fitnah suka hati dia. Ni bukan yang pertama. PAS in total ada orang buat kiraan hari tu, kalah fitnah lebih 2.2 juta dia kalah fitnah. Lebih 2.2 juta kalah fitnah. My God. Tuan-tuan yang ada dekat Facebook, tolong, ada 1.2k sekarang menonton. Apa kata seorang klik
Satu like atau satu love je. Kan baru 500 lebih like ni. Dan terima kasih 193,000 yang like dekat TikTok. Jadikan 250,000. Terima kasih 154 share. 1.6k ni apa kata jadikan lagi 200 lebih share. Kita akan continue lepas ni. So, macam mana kita nak bawa kaki fitnah ni jadi pemerintah, tuan-tuan? Tuan-tuan, saya nak cerita serban, jubah bukannya kalis daripada ayat-ayat fitnah. Itu bukan kalis daripada ayat-ayat fitnah. Sebab tu saya kata nak jadi orang bijak ni, tuan-tuan, kena membaca. Bila ustaz-ustaz macam ni membaca pun, membaca satu hal, tak membaca satu hal. Dia membaca tak faham tu satu hal. Tak faham tak nak bertanya dan mengkaji tu satu hal lagi. Tu bodoh sombong namanya. Yelah, kita mungkin membaca tapi kita tak faham. Tak apalah. Tak faham, tanyalah orang yang faham, minta dia explain. Tapi kalau bab tu pun kita masih tak faham, masih tak tahu, masih nak memfitnah, itu saya tak boleh nak kata apalah. Betul tak? Baiklah. Azwan Nizam, Najib Razak PM terbaik di Malaysia. Betul. PM terbaik, sakau duit banyak di Malaysia. Sekian daripada saya. Terima kasih untuk tayangan perdana Anwar The Untold Story tu. Dia akan ada tayangan Anwar The Untold Story ni, I think keluar 10 hari bulan depan, minggu depan. Tapi saya akan ada buat tayangan perdana lebih kurang dalam 2 tarikh 20 hari bulan. Jangan tanya saya dulu, nanti saya akan buat announcement. Dan dia akan tiket tu boleh dibeli secara online. Saya jual tiket tu online lah. So nanti tuan-tuan akan kita boleh kongsi bersama sebagainya. Terima kasih. Dan kita harap tuan-tuan insya-Allah terus share, terus like, terus subscribe. Terima kasih kerana bersama saya. Total lebih kurang malam ni 12,000, 13,000 yang menonton saya daripada TikTok, YouTube dan juga Facebook. Terima kasih yang menonton secara live saya pada malam ini dan juga yang akan menonton akan datang. Terima kasih yang bagi gift. Terima kasih yang share star dekat bawah tu, boleh share star. Boleh share star. Terima kasih. Dan terima kasih yang terus bersama dengan kita setiap masa, setiap keadaan, setiap saat, dan terus nak dengar pencerahan kita. Sekian daripada saya. InsyaAllah 126 tu tak cukup-cukup jumlahnya, tuan-tuan. Mereka perlu nak pergi convincekan dia punya investor dia. Sekian daripada saya. Kita jumpa lagi. Tak tahulah PAS ni nak join dekat jam hari ni ke tidak. Selamat malam, selamat istirahat. Yang penting lawan, tetap lawan. Salam.